Okey, Assalamualaikum dan mana kamera? Oh, sini rupanya kamera. Allah, minta maaf banyak. Sebab yelah, YouTube ni lama dah kita tinggal, dah berhabuk habis dah. Lepas tu kita nak buat siaran langsung secara dan bila kita buat siaran langsung dekat channel ni pun dia macam sekat-sekat. Jadi line dah bercomel sama untuk kita buat siaran langsung dekat YouTube ni. Jadi disebabkan tu Amba cuba cari jalan penyelesaian di mana channel ni daripada nama dia Osasuke Hikaru Production, Amba akan tukarkan kepada The Horror Story di mana host dia tu tak ada orang lain dah. Dengan orang yang Dok Semak ni lah yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman seram yang dilalui oleh individu lah. Dok kira lah dia tengah bekerja ke, dia tengah mengorak awet ke, dia tengah naik motor ke dan sebagainya lah. Dan Amba juga mengharapkan supporters ataupun penonton yang tengok video ni, orang kata bolehlah terima sedikit sebanyak genre baru yang Amba cuba bawa ni. Maknanya dia lebih kepada storyteller dan Amba mengaku ada juga cerita-cerita ni diambil daripada blog-blog tempatan dan ada juga cerita ni Amba ambil daripada orang yang berdekatan dengan Amba. Amba macam tanyalah dia, mu tak ada ke cerita tu? Cuba mu cerita sikit. Jadi Amba pun tulis dan Amba kongsikan kepada semua secara off recording. Jadi mengikut cerita yang pertama ini, berlaku kepada sepupu aku. Nama dia Risa, bukan nama sebenar. Dah macam drama TV pula Jadi dia kata Risa ni sudah pun berkahwin dan mempunyai 2 orang anak perempuan yang comel macam OH. Sejak dari kecil lagi, Risa ni sudah dapat melihat dan merasai kewujudan makhluk halus. Ada yang kata ianya adalah satu kelebihan, tetapi tidak kepada Risa, di mana ianya adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, memenatkan dan menyesakkan jiwa. Memang benar, hijab terbuka bukanlah satu kelebihan, tetapi dia lebih kepada penyakit. Bermacam gangguan yang dia pernah alami. Tetapi gangguan yang paling teruk adalah setelah dia mendirikan rumah tangga dan berpindah ke Selangor. Kata Risa, dia dan suami ni sepakat untuk menyewa di kawasan Bukit Ceras. Yang duduk dekat kawasan tu mesti tahu kawasan Bukit Ceras ni adalah sangat keras. Ada bermacam jenis kisah seram yang saya dengar. Rumah yang mereka sewa ini adalah apartmen 3 bilik. Cukup selesa lah untuk mereka berdua. Semasa baru berpindah ke situ, Risa sudah dapat rasakan aura yang tidak enak. Biasalah orang yang ada sensor ni, dia ada satu naluri ni. Kalau dia pergi ke sesuatu tempat ni, jika tempat tu ada aura yang negatif, jadi dia dapat detect benda tu tak. Dia jadi macam dok selesa. Dia boleh rasa macam ada yang memerhati dari segenap sudut di dalam apartmen tersebut. Tapi bila dia tengok, dia cek, syukur alhamdulillah lah pada masa tu dia tak nampak apa-apa yang menakutkan. Jadi selang beberapa hari dia mula bermimpi ngeri. Di dalam mimpi tu dia sedang menyusukan seorang bayi.
Dan tidak semena-mena Risa akan menangis di dalam tidur. Pelik. Dia sendiri tidak faham apa maksud mimpi itu. Tapi yang pasti, itu adalah tanda-tanda awal gangguan yang bakal dilalui oleh Risa sekeluarga. Sejak dari mimpi itu, dia akan selalu terdengar bisikan halus yang memanggil namanya. Risa. Ada kala pulanya benda itu akan mendengus di telinga Risa seperti sedang menahan marah. Jadi bukan itu sahaja, bunyi perempuan mengilai pun dia pernah dengar di dalam apartmen ni. Masa tu dah tengah malam. Dia dan suami sedang menonton televisyen. Tengah seronok melayan cerita, dia dengar ada perempuan mengilai. Jadi si Risa ni pun tanyalah dekat suami dia, "Abang dengar tak tadi ada perempuan mengilai?" Jadi suami dia ni buat bodoh je. Tak tahulah buat bodoh ataupun memang bodoh lah. Mungkin sebab dia tahu kot bini dia ni boleh rasa benda-benda tu. Jadi dia buat tak tahulah. Semua gangguan yang Risa alami dekat rumah tu bagi dia level-level biasa je. Mungkin dia pernah alami yang lagi teruk. Kerana selagi benda tu tak menampakkan dirinya, dia masih boleh lagi bersabar. Yang penting sentiasa ingat pada Allah. Jadi sampailah pada satu hari ni, waktu tu dah senja. Mungkin sekitar jam 6.40 petang, Risa sedang tidur di dalam bilik. Tidur apa petang-petang tu, itu tak? Mungkin dia tertidur lah, dia tertidur. Tapi bukannya di atas katil. Dia sekadar tidur ayam di depan pintu bilik untuk hilangkan penat. Dekat pintu bilik tu ada langsir yang terpasang. Mungkin ada meja dan ada kerusi dan dia pun tertidur. Dalam beberapa minit selepas itu, ketika dia tidur ayam ataupun tidur itik, dia rasa macam ada sesuatu dekat pada mukanya. Macam rambut. Dia pun cuba alihkan benda tu dari muka dia, tapi tak berjaya. Bila dia buka saja mata dia ni, dia terus berteriak semahu-mahunya. Gitulah lebih kurang. Bergema rumah itu dengan suara Risa, kerana Risa menjerit terlalu kuat. "Siapa kau? Jangan ganggu aku. Pergi." Gitulah Risa dah macam orang histeria, meracau-racau sampai langsir kat pintu tercabut akibat tarikan Risa. Suami dia yang ada dekat rumah masa tu pun cuba untuk menenangkan si Risa ni. Dah nampak Risa bertenang sedikit, suami dia pun menghubungi seorang ustaz untuk datang merawat. Masa sesi berubat tu, ustaz tu pun tanyalah, "Apa yang awak nampak?" "Saya nampak ada Cik Pontianak sedang berdiri di sebelah saya. Betul-betul di tepi badan saya. Dia sedang menunduk memandang ke arah saya. Rambutnya panjang mengurai sampai menjala ke wajah saya. Dan kemudian disebabkan itulah saya teriak. Saya betul-betul terkejut, Ustaz."
Aku ada juga tanya macam mana rupa Cik Pontianak itu. Tapi Risa kata dia pun tak boleh bayangkan macam mana begitu buruk wajah Cik Pontianak. Lagipun wajah makhluk itu sedikit terhalang kerana rambutnya yang panjang serta mengurai. Selepas daripada kejadian itu, Risa mula sering mengalami gangguan. Ada kala dia akan terdengar bunyi cakaran, bunyi benda jatuh dan sebagainya. Lama juga gangguan itu berlaku kepada Risa, sehinggalah dia melahirkan anak sulung. Jadi nama anak sulung ni dia kata nama dia Nini lah, bukan nama sebenar. Semasa Nini dalam lingkungan usia 4 atau 5 tahun, dia sering dilihat bercakap atau melambai-lambai tangan pada seseorang. Tapi tiada sesiapa pun di situ melainkan Risa dan anaknya. Risa sendiri boleh rasakan kehadiran makhluk-makhluk itu, tapi dia tak boleh nampak. Kadang-kadang Risa sengaja bergurau dan bertanya kepada anaknya, di mana benda tu berada? Nini pun akan jawab dengan selamba, tu kat atas almari, tu dekat belakang pintu. Ada, kakak tu berdiri dekat tingkap, mak. Bila dengar je mulut polos itu menjawab, Risa sendiri yang merasa seram. Tapi selagi benda tu tidak mengganggu anak dia, dia masih lagi berkompromi. Maksudnya dia dok macam buat anak dia menangis ke meracau ke, okey dia okey lagilah. Dan pada suatu malam itu sekali lagi Risa mengalami histeria. Dia meracau-racau seperti orang gila. Ustaz yang datang pun mengubati dan akhirnya tidak berjaya untuk menyelesaikan masalah pada malam itu. Jadi ustaz pun ni buntu. Hampir 5 orang terpaksa memegang tangan Risa. Kuat benar tenaganya. Memang orang kena rasuk ni, histeria ni memang dia kuat. Ustaz yang mengubati Risa ni pun cakap lah, dalam badan dia ni ada 5 benda yang menumpang. Semua tak nak keluar. Mereka sayang pada Risa. Jadi sampai macam tu sekali lah perkara yang berlaku kepada Risa ni. Bila ditanya dari mana asal usulnya, ada yang kata datang dari tempat asal Risa. Benda tu ikut sampai ke rumah baru dia. Jadi alhamdulillah, walaupun lama berubat, benda-benda itu berjaya dikeluarkan. Tapi ada satu kejadian ni yang Risa ceritakan kepada aku yang membuatkan aku meremang seluruh badan. Katanya masa itu dia dan suaminya menghantar makcik kepada suaminya ke lapangan terbang. Setibanya di sana, mereka pun pergilah ke ruangan menunggu sementara menunggu waktu penerbangan. Sedang Risa berborak dengan makcik tu, dia tiba-tiba merasa seram. Spontan dia menoleh ke kiri dan dia terkejut melihat ada seorang anak kecil sedang berdiri di sebelahnya sambil menggenggamkan tangannya. Berderau darah dia masa tu. Tapi mungkin kerana naluri seorang ibu menginjak masuk, jadi secara automatik Risa ni memandang sekeliling risau
kalau ada ibu bapa yang kehilangan anak. Tapi apabila dia pandang semula, anak kecil tadi sudah pun hilang begitu saja, macam iklan roti. Risa pun tanya pada suaminya sama ada dia turut ternampak anak kecil itu, tetapi suaminya langsung tidak nampak apa-apa. Jadi Risa pun pelik, siapa budak tu? Dahlah muka pun pucat. Budak tu hanya pandang ke hadapan dengan pandangan yang kosong. Usianya mungkin sekitar 7 tahun dan pakaiannya pula berwarna hitam. Risa yakin dia sedang diganggu ketika itu, tetapi dia bersyukur bahawa gangguan itu hanya setakat itu sahaja. Maunya budak tu ikut sampai ke rumah boleh histeria sekali lagi. Jadi kini keadaan sepupuku semakin beransur pulih. Masih ada gangguan-gangguan kecil, tapi tidaklah seteruk dahulu. Mungkin kerana hijabnya sudah pun ditutup. Begitu juga dengan anak perempuannya, si Nini. Jadi itulah kisah pengalaman yang dilalui oleh Risa ni, di mana beliau ada sedikit penyakit yang dipanggil hijab yang terbuka. Daripada kecil memang dia semua nampak dengan benda-benda gitu, tapi taklah siapa diganggu dan diberi penampakan yang jelas. Tetapi selepas daripada dia berkahwin, dia berpindah kepada Selangor dan akhirnya dia mula diganggu dengan perkara-perkara yang menyeramkan. Tapi kalau bagi saya mengikut di dalam penceritaan ini, dia lebih kepada saka. Sebab benda tu ada 5 benda di dalam tubuh Risa, dan ustaz tu dia kata benda tu sayang pada Risa, bermakna ianya berkaitan dengan saka. Sebab saka ni dia kalau boleh ada yang jenis ekstrim, dia memang dok bagi pasangan dia tu berkahwin. Contohlah saka tu ada dengan hamba, bila hamba nak kahwin, dia buatlah sesuatu perkara ni yang dua orang ni dok dikahwinkan. Ada siapa setara tu? Betul, ada. Jadi disebabkan Risa ni berkahwin dan berpindah, dan dia mula mengganggu Risa ni, dan ustaz tu kata pula benda ni sayang. Jadi kalau mengikut daripada penceritaan ini adalah berkaitan dengan saka. Dan Alhamdulillah selepas berubat dengan beberapa orang perawat Islam, dan akhirnya keadaan sepupuku semakin beransur pulih. Masih ada gangguan-gangguan kecil, tapi tidaklah seteruk dulu yang siapa menampakkan muka ni merupa orang. Tapi untuk nak buang saka ni bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Dia akan mengambil masa yang agak lama dan bergantung kepada perawat Islam itulah. Jadi kepada semua, terima kasih kerana sudi menonton video daripada The Horror Story, cerita yang pertama. Saya harap awak-awak semua doakanlah, semoga hamba dapat perbaiki lagi segala kelemahan yang ada, dan insyaAllah hamba akan cuba buat sebaik yang mungkin. Jadi kepada semua, terima kasih menonton kerana sudi menonton video ni. Jadi sekiranya video ini menarik ataupun tidak menarik, saya mengharapkan orang yang menonton video ni komen yang ada kat bawah. Kalau menarik, kalau suka, hamba akan terus menghasilkan video-video pengalaman di dalam The Horror Story. Assalamualaikum.